Jika Ramadan tidak mampu mengubah hidup kita, tak mampu mengubah diri kita, maka mungkin hanya kematian saja yang boleh mendatangkan penyesalan kepada kita. Ada orang merasakan masa ni lambatnya berjalan, tak sabarnya nak habis Ramadan. Tapi mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, bertambahlah rasa cinta kita kepada Ramadan. Dengan bertambahnya ilmu tentang kehebatan kemuliaan Ramadan, maka bertambah jugalah kecintaan dan kesedihan kita apabila berlalu setiap hari. Lepas satu hari rasa macam, ya Allah, apalah aku buat hari ni? Sikitnya baca Quran, sikitnya zikrullah. Ya Allah, kenapalah tak ada beza? Yang bezanya tak boleh makan minum je. Yang lain macam sama je kehidupan kita. Masih lagi mengumpat, contoh mengata, mengeji, masih lagi buang masa, masih lagi kerja pun tak produktif dan sebagainya. Jadi kalaulah tidak ada beza, kan, tak ada beza pun Ramadan dengan tak Ramadan. Yang beza tak boleh makan, tak boleh minum, tu je. Yang lain sama. Kualiti solat pun sama, masih lambat, masih cepat-cepat solat, laju-laju. Masih kurang hubungan kita dengan Al-Quran. Jika tidak ada bezalah kualiti, itu antara kesilapan lazim yang berlaku dalam bulan Ramadan. Itu tajuk kita hari ini, kesilapan lazim dalam bulan Ramadan. Kesilapan paling utama umat Islam. Sebab ini disebut di dalam hadis Nabi. Nabi menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kam min sha'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Dia tidak mendapat apa-apa bahagian daripada puasanya. Dia tak dapat apa-apa. Tak dapat pembebasan daripada api neraka yang dijanjikan Allah dalam sebuah hadis Nabi. Setiap malam kita tahu Allah bebaskan. Allah membebaskan hamba-Nya pada setiap malam Ramadan daripada neraka. Adalah hamba-hamba yang dipilih pada setiap malam. Kita pun tak tahu kita dah masuk list belum. Adakah kita dah masuk list mereka yang dibebaskan Allah daripada neraka? Dan pada setiap malam juga pintu syurga dibuka. Tak ada satu pintu syurga ditutup. Allah memilih di kalangan hamba-hambanya untuk menjadi ahli syurga. Subhanallah. Hadis Nabi yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang hidupkan Ramadan dengan amal soleh, dengan keimanan, dengan menyerah diri, dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa sengaja tak sengaja, dosa kita tahu tak tahu, dosa kita ingat ataupun kita lupa. Semua jenis dosa akan diampunkan Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi dengan syarat solat, puasa didirikan dengan bersungguh-sungguh. Perbanyakkan amal soleh, mohon ampun. Maksudnya betul-betul committed dan konsisten dengan Ramadan ni. Sebab kita tahu mungkin inilah peluangnya untuk kita dapat syurga Allah. Kita yakin dan beriman bahawa Ramadan adalah satu peluang yang paling utama ataupun satu-satunya peluang untuk kita dapat syurga Firdaus. Kau nak harapkan di bulan lain dengan solat kita, wallahu a'lam, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi bila Allah berikan kita satu peluang yang sangat berharga dan kita masih lagi tak berubah dan masih sama dengan bulan-bulan yang lain, kan Nabi kata laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada puasanya itu illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Subhanallah. Dan yang paling kita takut, tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita dibangkitkan di mahsyar kelak, saat kita dibentangkan amal-amal soleh, dan kita sangat takut 30 tahun kita berpuasa Ramadan, 40 tahun mungkin, dah banyak tahun dah kita puasa Ramadan. Kita sangat takut kalaulah rizak puasa kita kosong. Sebab apa? Seperti mana hadis Nabi tadi, Nabi sebut betapa ramai, maksudnya soalannya majoriti, hanya golongan minoriti saja yang puasanya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah. Kalaulah kita tengok betapa banyak je ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan di bulan Ramadan, maka ia menuntut apa? Kesungguhan, komitmen kita, keikhlasan, pengorbanan. Mengantuk pun baca juga Al-Quran, penat pun baca juga, zikir juga. Subhanallah. Sibuk macam mana, kita cuba allocate juga masa. Sibuk allocate juga. Di celah-celah kesibukan allocate juga masa dengan Al-Quran, dengan zikrullah dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jika Ramadan tidak mampu mengubah hidup kita, tak mampu mengubah diri kita, maka mungkin hanya kematian saja yang boleh mendatangkan penyesalan kepada kita.
Sebab kita tahu ramai orang yang akan menyesal selepas mati. Ramai yang menyesal. Kenapalah dulu aku tak beramal? Kenapa aku tak banyak sedekah? Kenapa? Jadi mudah-mudahan kita sebelum menyesal selepas mati, menyesallah pada hari ini. Kena menyesal hari ini juga tuan-puan di mata Allah sekalian. Kena ada perasaan tu. Bila lepas satu hari, lepas satu hari berlalu, kena dah ada rasa menyesal. Menyesalnya, ya Allah, semalam Ramadan aku macam kurang sikit. Menyesalnya semalam tak banyak solat sunat. Tarawih tu buat tapi solat sunat lain sebab bangun. Sebab apa? Kita akan berjumpa dengan yang disebutkan hari kiamat, hari penyesalan. Manusia banyak menyesal pada hari tersebut.